Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ammar Aiman bin Tarmizi, nombor matrik 056454. Okay, insyaAllah hari ini iaitu kumpulan kami, iaitu kumpulan yang ke-15, insyaAllah akan membentangkan iaitu tajuk sumbangan gerakan An-Nur di Turki. Okey, yang pertama sekali, Said An-Nursi ini, beliau ni memainkan peranan penting dalam lipatan sejarah di negara Turki. Sumbangan beliau ni tidak terhad dalam bidang pendidikan, pembelajaran, bahkan juga mencakupi iaitu isu-isu kemasyarakatan dan politik negara. Okey, yang kedua ni pula, Said An-Nursi ini membahagikan riwayat hidupnya kepada 3 fasa utama. Okey, iaitu Said lama, iaitu zaman kanak-kanak sehingga 1920, iaitu yang kedua Said baru, iaitu 1920 hingga 1950, dan yang ketiga pula iaitu Said yang ketiga 1950 hingga kematiannya. Karya Rasail An-Nur ini menjadi buah tangannya yang masyhur dalam membicarakan mengenai manusia dan iman. Dan yang terakhir kali, Risalah An-Nur atau Rasail An-Nur adalah koleksi tulisan beliau yang telah tersebar ke seluruh dunia dan menjadi rujukan utama kepada ahli-ahli gerakan An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Azim bin Saibun, nombor matrik 054970. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan latar belakang gerakan An-Nur. Pada awal ketibaannya di sebuah desa kecil di Bala pada awal 1926, Nursi adalah dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa. Beliau dibuang negeri ke Bala oleh rejim Kemal Atatürk secara paksa tanpa pertuduhan yang disahkan di mahkamah. Secara beransur-ansur, Nursi mula mendapat para pelajar dan pembantu dari kalangan tersebut. Dari kalangan tersebut, mereka yang berpendidikan diberi tugas sebagai jurutulis karya-karya Nursi yang seterusnya tersebar luas di kalangan penduduk tempatan. Para pelajar awalnya sanggup menghabiskan banyak menulis karya-karya Nursi, datang daripada pelbagai latar belakang, membolehkan karya-karya tersebut ditulis walaupun secara rahsia. Ketika mana pada masa itu sebanyak 120 orang telah diberkas oleh pihak berkuasa pada tahun 1935 sebelum dibicarakan dan dipenjarakan. Jadi di sini bermulanya titik permulaan gerakan An-Nur. Okey, seterusnya pula saya akan menerangkan berkenaan dengan riwayat singkat Said Nursi dan Risalah An-Nur. Okey, yang pertama itu biografi ringkas Badi'uzzaman Said Nursi. Secara ringkasnya, nama penuh Said Nursi adalah Badi'uzzaman Said Nursi bin Mirza. Beliau dilahirkan pada tahun 1877 Masihi bersamaan 1294 Hijrah. Nursi dilahirkan di sebuah kampung bernama Nus, sebuah perkampungan kecil di daerah Khizan dalam wilayah Bitlis di timur Turki. Beliau juga terkenal dengan panggilan Said Nursi merujuk kepada tempat kelahirannya, iaitu desa Nus. Badi'uzzaman pula merujuk kepada panggilan atau gelaran terhormat yang diberikan oleh Syekh Muktabar kepada beliau atas keupayaan luar biasa beliau dalam menghafal dan mengingati sesebuah buku dalam masa yang singkat, di samping kemahiran berfikir serta kekayaan ilmu yang ada pada diri beliau. Nursi dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin dan sederhana. Beliau berketurunan Kurdi yang mulia dan berpengaruh. Ayahnya bernama Sufi Mirza dan ibunya bernama Nuriyah. Nursi merupakan anak keempat dari 7 orang adik-beradik. Jadi itu adalah berkenaan dengan biografi ringkas Badi'uzzaman Said Nursi. Okey, seterusnya pula ialah riwayat ringkas itu berkenaan dengan Risalah An-Nur. Kitab ataupun Risalah An-Nur merupakan satu karya yang agung Said Nursi yang terhimpun sebanyak 130 buah risalah dalam 14 jilid besar. Risalah-risalah ini dikumpulkan dalam bentuk buku-buku. Risalah An-Nur merupakan kuliah tarbiyah Said Nursi sepenuhnya berasaskan Al-Quran yang menyentuh soal keimanan. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ia dikarang dan ditulis sendiri oleh Said Nursi dan ada kalanya ditulis anak-anak murid beliau yang kemudian disemak semula oleh beliau.
Kesemua penulisan dalam tafsir ini pada peringkat awal ditulis dengan tulisan tangan kerana beliau dan para pelajarnya ketika itu tidak mempunyai dan tidak mampu menyediakan belanja percetakan. Tugas menulis tafsir ini dengan tangan adalah kerja membahaya pada ketika itu. Mereka yang disyaki menulis dan menyebarkan tulisan Risalah An-Nur ini akan dikenakan tindakan tegas, bukan sahaja dipenjara, malah diseksa dan dianiaya. Namun begitu, segala rintangan itu berjaya diharungi Sa'id Nursi dengan tenang dan tabah. Beliau menghabiskan masanya di bala dengan bertafakur dan beribadat serta mengajar tafsir Al-Quran secara rahsia. Jadi itu adalah berkenaan dengan secara ringkas itu berkenaan dengan kitab Risalah An-Nur. Okey, seterusnya itu berkenaan dengan 3 fasa kehidupan Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, yang mana ia mempunyai 3 fasa, iaitu Sa'id Lama, Sa'id Baru dan Sa'id Ketiga. Okay. Sa'id Lama iaitu pada tahun 1877 sehingga 1920, iaitu era pertama kehidupan Nursi, iaitu menekankan persoalan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Beliau mula mempelajari ilmu agama dan ilmu lainnya pada usia 9 tahun. Sa'id Nursi pertama kali belajar pada madrasah yang dipimpin oleh Muhammad Afandi di Desa Tak pada 1886. Pada tahun 1891, ia bersama seorang temannya yang berangkat menuju ke madrasah di Bayezid, satu daerah di Turki Timur. Di tempat itulah Sa'id Nursi mempelajari ilmu-ilmu agama dasar, kerana sebelum itu beliau hanya belajar nahwu dan saraf sehingga beliau digelar sebagai Badi'uz Zaman. Pada tahun 1907 beliau berangkat ke Istanbul untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah agar mendirikan Universiti Zahra, iaitu yang menggabungkan ilmu sains dan teknologi bersama dengan agama. Namun impiannya ketika itu tidak tercapai kerana tercetusnya Perang Dunia Pertama dan keadaan Turki Uthmaniyah pada ketika itu tidak stabil. Okey, seterusnya pula yang kedua itu Sa'id Baru, iaitu pada tahun 1920 sehingga 1950, iaitu setelah pulang ke Istanbul dari Damaskus, Nursi diangkat menjadi anggota Darul Hikmah Al-Islamiyah. Pengangkatan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya dan merupakan bentuk penghargaan kepada Sa'id Nursi. Sekitar era inilah Sa'id Nursi melalui perubahan kerohanian dan berubah dari fasa Sa'id Lama ke Sa'id Baru. Selama fasa ini beliau mengarang kitabnya yang paling agung ini, Risalah An-Nur. Setelah bebas dari penjara Eskisehir, Nursi dihantar pula ke Kastamonu pada 1936 selama 7 tahun. Di sana beliau melanjutkan penulisan Risalah An-Nur. Dalam tempoh ini, Nursi selalu berhubung dengan para muridnya secara rahsia. Surat-suratnya disalin dan disebarkan ke berbagai kampung, desa dan kota-kota sekitar Kastamonu. Langkah tersebut akhirnya membuahkan 600,000 eksemplar manuskrip Risalah An-Nur yang terhasil. Okey, seterusnya adalah Sa'id Ketiga, iaitu pada tahun 1950 sehingga 1960. Setelah 1950, Sa'id Nursi memasuki fasa Sa'id Ketiga. Sepanjang tempoh ini, Sa'id Nursi tinggal bersama dengan murid-muridnya untuk membimbing mereka dan mengajar metod dakwah Risalah An-Nur. Setelah mengabdikan hidupnya untuk menjaga agama Islam, Sa'id Nursi meninggal dunia pada tahun 1960. Pemikiran dan ajarannya tetap berkembang dan diterima di seluruh dunia sehingga hari ini. Okey, seterusnya pula itu berkenaan dengan matlamat Gerakan An-Nur dan Risalah An-Nur, iaitu matlamat Gerakan An-Nur, iaitu yang pertama itu menghidupkan kembali cara hidup Islam di bawah situasi kemodenan. Okey, yang kedua itu mendamaikan beberapa perbezaan yang wujud di antara moden dan tradisi, agama dan rasional, iman dan sains, serta barat dan Islam. Okey, yang ketiga itu memiliki kemodenan tetapi pada masa yang sama tidak memisahkan agama dari dasar mereka. Okey, yang keempat itu menjadi gerakan yang ideal pada pandangan masyarakat kerana kedudukan mereka yang berada di tengah-tengah.
Seterusnya iaitu matlamat Risalah Nur. Risalah Nur iaitu pertama itu menerapkan iman dengan menjelaskan irtibati dan hakikat sebenar keimanan. Yang kedua iaitu menanam konsep sejagat yang berlandaskan kepada Al-Quran dan kemodenan. Yang ketiga iaitu menyanggah tuduhan-tuduhan para musuh Islam terhadap kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam dengan mengemukakan hujah-hujah yang logik dan juga mantap. Okey, seterusnya iaitu masyarakat Turki pada era Said An-Nursi. Nursi ini hidup pada saat kejatuhan kerajaan Uthmaniyah dan terbentuknya Republik Turki. Dan yang kedua, pada kurun tersebut, fahaman sekularisme merebak ke dunia Islam melalui pertembungan dengan Barat. Okey, yang ketiga, Daulah Uthmaniyah terpaksa berhadapan dengan ancaman Barat yang menggelar daulah tersebut sebagai orang sakit Eropah. Okey, seterusnya, sebagai usaha untuk menghadapi ancaman ini, Daulah Uthmaniyah telah mengambil nilai-nilai Barat agar mampu menghadapi persaingan tersebut. Di antaranya menghantar pelajar-pelajar Turki belajar di Barat, memperkenalkan sistem pendidikan Barat, menerima sistem perundingan Barat termasuk hak sama rata antara orang Islam dan orang bukan Islam dan sebagainya. Penyelamaan unsur-unsur Barat, membawa hadiah dan nilai Barat ke dalam masyarakat Turki. Yang akhir sekali, bermulanya usaha-usaha ke arah memisahkan peranan agama dalam pemerintahan. Dan masyarakat Turki pada era Said An-Nursi, iaitu Sultan Muhammad Wahyuddin, menghadapi kesulitan dalam usaha menyelamatkan zaki-baki wilayah kekuasaan Uthmaniyah. Ketika itu, Mustafa Kamal menampilkan diri sebagai pejuang pembebasan Uthmaniyah dengan memimpin pasukan tentera Turki bagi menentang kuasa berikat. Mustafa Kamal mengisytiharkan perjuangannya di atas nama Islam, menyebabkan perjuangan yang digerakkan oleh beliau menerima sokongan meluas masyarakat Anatolia, termasuklah kelompok agamawan. Pada 29 Oktober 1923, Mustafa Kamal mengisytiharkan Turki sebagai sebuah negara republik dan menamakan dirinya sebagai Presiden Republik Turki yang pertama. Beliau bertindak menghapuskan sakit-baki Uthmaniyah dengan menghapuskan institusi khilafah secara keseluruhannya pada 3 Mac 1924. Bagi Kamal, segala-gala yang berunsur Islam dianggap penghalang kepada kemajuan. Okey, masyarakat Turki pada era Said Nursi juga, kemajuan dikaitkan dengan pembaratan yang mengamalkan nilai-nilai sekularisme. Kamal Atatürk menghapuskan Islam sebagai agama rasmi negara, menggantikan undang-undang syariah dengan undang-undang Barat, diharamkan azan dan iqamah dalam bahasa Arab, menggantikan tulisan Arab kepada tulisan Latin, mengharamkan pemakaian purdah dan banyak lagi peraturan yang bertujuan bagi memisahkan masyarakat daripada ajaran Islam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Mursyid bin Ayub, nombor matrik 055802. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sumbangan An-Nur dari segi dakwah. Yang pertamanya iaitu menyebarkan hakikat keimanan. Dalam risalah Nur ini terkandung metod dakwah yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Metod tafakkur yakni peramatan lebih menekankan penggunaan majas, yakni perumpamaan, dhab al-amsal, perbandingan muqaranah. Untuk menjelaskan kebenaran dan menolak pemikiran falsafah materialistik dan naturalistik, iaitu al-falsafah al-tabiyah. Yang kedua ialah menggantikan aktiviti tarekat. Pada tahun 1925, ajaran tarekat dan semua kegiatan tasawuf dilarang oleh pemerintahan sekular Turki. Risalah Nur menggantikan kegiatan tarekat yang biasa dilakukan pada masa itu. Dan juga aktiviti tarekat ini berjaya mengajak masyarakat Turki agar sentiasa melantunkan zikir sekaligus
bertafakur menggunakan akal dan hati, meluruskan persepsi akan tafakur yang dianggap menyimpang dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan tarekat. Yang ketiga, iaitu aktif menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Ketika madrasah dan masjid-masjid diarahkan tutup oleh pemerintah, Gerakan Nur makin aktif menyebarkan dakwah, mengajarkan masyarakat berkaitan kebenaran iman dan hakikat Al-Quran. Murid-murid Sa'id Nursi menyalin penulisan beliau dan menyebarkannya kepada masyarakat dalam bahasa Turki. Rumah-rumah penduduk akhirnya bertukar menjadi madrasah pengajaran. Yang keempat dalam sumbangan Gerakan An-Nur dalam segi dakwah ini, memerangi golongan ateism. Pada tahun 1957, bermulanya penentangan terhadap ateism di Turki, yakni setelah pemilihan umum dimenangi oleh Parti Demokrat. Sa'id Nursi menentang ateism dengan metod Rad al-Syubuhat wal-Syukuk, iaitu menolak syubhat dan keraguan dengan cara menjelaskan kebenaran tanpa mengungkapkan dalil yang digunakan hujah para etis pada orang ramai. Ajaran Risalah An-Nur menghapus keraguan para etis dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mendorong akal untuk meyakini wujudnya Tuhan. Seterusnya, sumbangan Gerakan An-Nur dari segi pendidikan. Nursi memberi nafas baru dalam sistem pendidikan, iaitu pertamanya sistem penubuhan universiti olahan, yakni peringkat rendah dan menengah. Keduanya idea tentang dan segala yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiga adalah silibus atau sukatan mata pelajaran. Sistem universiti ini terbagi pada persekolahan pondok dan penubuhan universiti. Itu dari segi pendidikan lah. Seterusnya silibus dan sukatan mata pelajaran. Yang pertamanya penggunaan kitab Rasail An-Nur sebagai mercu atau tonggak utama dalam proses pembelajaran selain dari sumber-sumber yang lain. Ini adalah kerana isi kandungan Rasail An-Nur telah merangkumi segenap aspek bidang keilmuan baik dunia dan akhirat. Yang keduanya ialah bahasa pengantar. 3 bahasa utama, iaitu bagi bahasa Arab adalah diwajibkan kecuali Kurdi, yakni diperintahkan, dan bahasa Turki diharuskan. Okey, seterusnya pula itu Gerakan An-Nur selepas era Nursi. Selepas kematian Nursi pada 23 Mac 1960, anak murid beliau yang dikenali dengan nama Tulab An-Nur atau Nur Syagir Dalari telah menyambung tugas beliau menyebarkan Islam melalui Rasail An-Nur. Nursi tidak meninggalkan seorang pengganti atau pemimpin gerakan tersebut kerana beliau mengutamakan jihad penulisan. Namun selepas kematiannya, murid-murid beliau telah menempuh beberapa isu dan peristiwa yang mencabar keutuhan gerakan tersebut. Okey, di antara hikmah di sebalik perpecahan Gerakan An-Nur ni, walaupun Gerakan An-Nur mengalami beberapa keadaan yang menyebabkan kesatuannya runtuh, namun pada satu aspek yang lain, isu-isu yang membawa kepada perpecahan tersebut sebenarnya mengandungi hikmah yang besar untuk mengembangkan lagi pengaruh Nursi dan Rasail An-Nur itu sendiri. Okey, perpecahan pendapat dan idea dari aspek cara pengembangan Risalah An-Nur ini. Perpecahan pertama dalam gerakan tersebut adalah hasil daripada kerja keras untuk memastikan kesahihan pentafsiran teks antara penerbit dan jurutulis. Okey, para jurutulis yang pertama, tulisan tangan menjadikan teks itu lebih dekat dengan pembaca dan membantu penerapannya. Yang kedua, tulisan tangan merapatkan pembaca dengan teks tersebut. Yang ketiga, tulisan tangan menjadikan Tulab An-Nur sebahagian daripada teks. Dan yang akhir sekali, tulisan tangan membantu
memelihara tulisan Arab. Okey, perpecahan pendapat dan idea dari aspek cara pengembangan Risalah An-Nur. Pada awal penulisan Risalah An-Nur sebahagiannya ditulis di dalam bahasa Arab. Namun sambutan dan kesannya dilihat kurang memuaskan kerana masyarakat ketika itu sudah tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua, oleh kerana itu Nursi menulis karya-karyanya di dalam Risalah An-Nur yang kemudian dalam bahasa Turki, tetapi masih menggunakan huruf Arab. Penerimaan masyarakat terhadap Risalah An-Nur selepas itu begitu memberangsangkan dan tersebar luas di serata ceruk daerah di Turki. Yang ketiga, kandungannya yang nyata memberikan faedah kepada masyarakat Islam telah mendorong usaha penterjemahannya ke bahasa-bahasa lain. Yang akhir sekali, perkembangan terkini selain daripada bahasa Arab dan Inggeris, Risalah An-Nur telah diterjemahkan ke dalam lebih kurang 50 bahasa-bahasa dunia. Okey, akhir sekali, dasar-dasar yang fleksibel adalah satu, rahmat dari aspek politik. Nursi pada masa sangat lama terlibat dalam politik setelah melihat ada peluang untuknya berdakwah melalui penubuhan perlembagaan negara berasaskan syariah. Walau bagaimanapun setelah melihat keadaan kerajaan itu yang telah diresapi oleh unsur-unsur materialis dan aktivisme dan komunisme, maka usahanya itu telah terhalang. Transformasi spiritual berlaku pada Said yang kedua. Ketika itu Nursi menyatakan beliau menolak politik dan berlindung dengan Allah daripadanya, bertitik tolak. Daripada itu, para pengikut Nursi telah menolak politik secara total. Namun setelah kematian Nursi, corak pemerintahan kerajaan telah berubah dan ada yang sebahagian mereka telah terlibat dengan politik. Bagaimanapun, prinsip Nursi mengenai politik sebenarnya agak sederhana ketika menjelang Said yang ketiga, iaitu pada tahun 1950 hingga 1960, iaitu setelah pembebasan Risalah An-Nur di bawah Parti Demokrat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali, kesimpulan. Gerakan An-Nur merupakan sebuah gerakan dakwah Islam yang bersejarah di Turki, di mana ia tersebar dan berkembang dengan caranya yang tersendiri. Gerakan An-Nur juga memegang peranan yang penting dalam kebangkitan Islam di Turki setelah sekian lama berada di bawah pemerintahan Kemal Atatürk yang bertindak melakukan kebaratan secara besar-besaran. Said Nursi bersama-sama dengan pengikutnya telah banyak menyalurkan sumbangan melalui dakwah dan pendidikan di Turki. Apa yang menjadi puncak tujuan mereka adalah modernisasi yang tidak mengorbankan budaya dan bangsa yang terbentuk di atas yayasan Islam dan sejarah kerajaan Uthmaniyah. Jadi akhirnya kehadiran Badi'uz Zaman Said Nursi dengan karyanya Risalah An-Nur ataupun Risalah Nur telah berjaya mewujudkan satu organisasi gerakan An-Nur yang terus memainkan peranan sehingga kini meskipun mengalami pelbagai isu yang menyebabkan perpecahan dalam gerakannya. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.